Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Taufiq bin Khalid daripada Diploma Usuluddin Semester 3 Benombor Metrik KLD 2006-02006. Baiklah, yang pertama ialah biodata Imam Muhammad Al-Ghazali. Nama Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, dan beliau lahir pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi di desa Ghazalah, dan dia wafat pada tahun 1111 Masihi bersamaan 505 Hijrah di desa Tabron. Dan Imam Ghazali ialah seorang yang memegang mazhab Asy-Syafi'i Syairah. Okay. Seterusnya ialah riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni beliau dilahirkan dari kalangan keluarga miskin tetapi keluarganya kuat beragama. Dan ibu bapa Imam Al-Ghazali telah meninggal sewaktu Al-Ghazali masih kecil. Jadi disebabkan ini Imam Al-Ghazali sudah biasa dengan kehidupan yang agak sukar ataupun kehidupan yang susah. Okay, baik. Pada mulanya Imam Al-Ghazali berguru dengan seorang ulama yang berada di kampungnya yang bernama Syekh Ahmad Ar-Razaqani. Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Jurjan dan berguru dengan Syekh Abu Nasr Al-Ismaili, dan beliau meneruskan lagi perjalanannya ke Naisabur dan berguru pula dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan kerana kesungguhan dan kebijakan kepandaian beliau, Al-Haramain ataupun Imam Al-Haramain telah menggelarkan beliau sebagai Bahrun Mughdiq, yang bererti lautan luas yang tak bertepi. Jadi di sini kita dapat lihat yang betapa Imam Al-Ghazali ni sangat cerdas. Allah memberikan dia otak yang sangat pandai, sangat cerdas. Okay. Seterusnya, setelah Imam Al-Haramain meninggal dunia, Imam Al-Ghazali pergi pula ke muaskar, dan wazir ni ialah menteri Nizam Al-Mulk. Dia bertemu wazir Nizam Al-Mulk, dan seterusnya kerana menteri ini kagum dengan kepandaian dan kebijakan beliau dilantik sebagai mahaguru di Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad. Dan wazir Nizam Al-Mulk ni ialah seorang yang sangat berminat dengan orang-orang yang berilmu, minat dengan ulama-ulama, minat dengan ilmu-ilmu agama. Okey, baik. Ketika Imam Al-Ghazali diberikan pangkat ataupun dilantik sebagai mahaguru di Madrasah An-Nizamiyah ni, ketika ini Imam Al-Ghazali baru sahaja berumur 34 tahun. Dan mahaguru itu adalah satu kedudukan yang tinggi telah dicapai oleh beliau pada waktu muda, dan beliau mengajar di madrasah ini lebih kurang 10 tahun. Sewaktu dia berumur 34 tahun ni kan, dia jadi mahaguru di Madrasah An-Nizamiyah. Maksudnya Imam Al-Ghazali ni waktu dia muda pun dia sudah mencapai satu pangkat yang sangat tinggi. Kerana sebelum ini belum ada ulama yang berumur 34 tahun ataupun berumur semuda ini untuk menjadi seorang mahaguru di mana-mana madrasah. Okey. Seterusnya, selepas lebih kurang 10 tahun di Madrasah An-Nizamiyah tu, timbul satu rasa ataupun satu keinginan yang mendesak untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi ataupun pangkat yang tinggi, dan beliau mengambil keputusan untuk beruzlah. Ataupun beruzlah ni maksudnya ialah mengasingkan diri dan berikan perhatian kepada dirinya sendiri. Maka pada tahun 484 Hijrah, beliau pergi meninggalkan Baghdad dan meninggalkan segala kekayaan, pangkat dan kehormatan yang ada pada beliau ketika itu, dan beliau pun melazimkan diri ataupun membiasakan diri mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu penyucian jiwa. Okay. Pada mulanya beliau pergi ke Damaskus ataupun Syam, yang berada di Syam, dan beliau beruzlah di sana. 2 tahun kemudian beliau pergi menunaikan ibadah haji dan menziarahi Madinah dan bandar Quds, iaitu Palestin, dan beliau kembali semula ke Syria ataupun kembali ke Damaskus Syam tadi, dan beliau beruzlah di Masjid Al-Jami' Al-Umawi yang berada di Damaskus. Dan beliau memang suka beruzlah di Masjid Al-Jami' Al-Umawi ni.
Dan di sinilah beliau mengarang kitabnya yang paling masyhur, iaitu kitab Ihya al-Ulumuddin. Dan setelah itu beliau pulang ke kampung asalnya yang iaitu di Tos, iaitu di Ghazalah, dan tinggal di sana lebih kurang 6 tahun. Kemudian datang anak wazir Nizam Al-Mulk, iaitu Fakhrul Al-Mulk, supaya beliau meminta Imam Al-Ghazali mengajar di madrasah Nizamiyah yang berada pula di Naisabur. Dan maka kerana berhutang budi dengan wazir Nizam Al-Mulk, beliau pun memenuhi panggilan Fakhrul Mulk tu untuk mengajar di madrasah Nizamiyah yang berada di Naisabur tu. Okey. Dan pada tahun 500 Hijrah terjadi satu pembunuhan terhadap Fakhrul Al-Mulk tu, dan terjadi kekacauan dalam negeri tersebut. Maka Al-Ghazali memilih untuk pulang ke kampung asalnya, iaitu di Tos. Lalu beliau mengasaskan satu atau sebuah madrasah dan zawiyah berhampiran dengan rumahnya. Maka sejak hari itu beliau hanya mengajar di kawasan di madrasah tersebutlah, di madrasah dan zawiyah tersebut, dan menghabiskan umurnya dengan mengajar, mengarang dan mendidik murid-murid yang datang belajar di madrasahnya, sehinggalah Imam Al-Ghazali dipanggil menghadap ilahi pada tahun 505 Hijrah, dan jenazahnya dimakamkan di Tabaran Tos, iaitu di kampung asalnya sendiri. Baik, terima kasih kepada Muhammad Lutfi Taufik selaku rakan pembina saya yang pertama yang telah menerangkan tentang riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Seterusnya kita pergi kepada karya Imam Al-Ghazali yang beliau telah tinggalkan, yang telah menjadi rujukan kepada ramai umat Islam di muka bumi ini. Antaranya adalah seperti Tahaffutul Falasifah, Maqasid Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Ahlak Al-Abrar, Wan Najat Minal Asrar, Al-Basit, Al-Wasit, Fadaih Al-Batiniyah. Karya Imam Al-Ghazali ini dikatakan telah ada beliau telah menulis karyanya sebanyak 134 buah karya, dan ini antara yang karya beliau yang sangat terkenal lah, yang selalu digunakan dan selalu menjadi rujukan oleh seluruh umat Islam. Sudah menjadi satu kewajipan kepada mereka yang bergelar tokoh kepada bidang mereka sendiri akan meninggalkan sumbangan-sumbangan seperti Imam Al-Ghazali ini. Yang pertama, yang merupakan individu yang pertama yang mengklasifikasikan ilmu falsafah kepada 6 bahagian, iaitu matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasah dan akhlak. Sumbangan Imam Al-Ghazali yang kedua pula ialah beliau membahagikan golongan yang membahaskan falsafah kepada 3 golongan, iaitu golongan yang pertama yang bernama etis, golongan yang kedua ialah natural, dan golongan yang ketiga ialah theology. Baik, apakah golongan etis, natural dan theology? Golongan etis merupakan golongan yang mengingkari wujudnya pencipta yang mentadbir seluruh alam ini. Di mana golongan ini tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan di muka bumi ini. Golongan natural pula ialah golongan ilmuwan yang banyak membuat kajian berkaitan dengan tabiat, kejadian dan anatomi manusia, tumbuhan serta haiwan. Manakala golongan teologi merupakan ahli yang membincang dan membahaskan soal-soal ketuhanan yang bersumberkan akal, yang bersumberkan akal seperti Plato, Aristotle dan Socrates. Sumbangan yang ketiga pula adalah Imam Al-Ghazali ini, seperti yang sudah kita tahu, beliau memberi sumbangan dalam bidang penulisan dan menyusun kitab-kitab dari pelbagai aspek ilmu yang telah dipelajari. Seperti yang kita tahu, karya yang beliau tinggalkan bukan sahaja beliau tulis, karya beliau bukan sahaja tertumpu kepada satu bahagian, iaitu seperti fiqh sahaja. Malah beliau juga menulis karya yang berkaitan dengan akidah, fiqh, falsafah, mantik dan sebagainya.
Sumbangan beliau yang keempat adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini digelar sebagai Hujjatul Islam kerana belaannya yang cukup mengagumkan terhadap Islam, terutama terhadap beberapa ajaran yang dibawakan oleh kaum Batiniah. Apakah ajaran yang dibawakan oleh kaum Batiniah ini sehinggakan Imam Al-Ghazali menentang ajaran mereka ini? Kaum Batiniah ini membawa satu ajaran ataupun menurut akidah mereka yang menyatakan bahawa seseorang imam itu bersifat maksum, iaitu terlepas dari berbuat dosa. Maka Imam Al-Ghazali tidak bersetuju akan hujah mereka yang berkaitan dengan imam yang bersifat maksum. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan kesesatan kaum Batiniah ini dengan menulis kesesatan yang dilakukan oleh kaum Batiniah ini dalam karyanya yang bertajuk Fadaih Al-Batiniyah, iaitu kesesatan kaum Batiniah, di mana dalam karya tersebut Imam Al-Ghazali menyatakan kesesatan beliau, dan Imam Ghazali menyatakan hujah mereka dengan menentang akan kesesatan tersebut dengan penentangan yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, juga dengan hujah yang mengikut logik akal mereka sendirilah kan, sebab mereka juga menggunakan kadang logik akal. Jadi Imam Al-Ghazali juga bijak dalam nak menyatakan hujah bukan sahaja bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, tapi beliau menentang hujah tersebut dengan logik akal juga, yang lebih daripada Islamik lah. Baik, sumbangan Imam Al-Ghazali yang kelima adalah menyelamatkan umat Islam dari pengaruh falsafah Yunani yang tidak berteraskan agama Islam. Baik, apakah pengaruh falsafah Yunani ini? Ahli falsafah pada zaman beliau ada yang memasukkan atau pemikiran Yunani ini ke dalam dunia Islam pada waktu itu, yang di mana mereka menyatakan, ada sebahagian mereka yang menyatakan bahawa alam itu qadim, iaitu tidak mempunyai permulaan dan pengakhiran. Yang lain, pernyataan yang lain pula oleh mengikut pemikiran Yunani ini adalah pembangkitan yang terjadi di akhirat bersifat rohani, bukan jasmani. Manakala yang lain pula adalah serta Allah itu tidak mengetahui yang juz'iyah, iaitu yang terperinci kan. Jadi dengan tiga pernyataan oleh ahli falsafah yang mengikut cara pemikiran Yunani ini, sekaligus dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali yang mereka ini telah menjadi kafir kerana mereka telah terkeluar dari ajaran Islam. Maka Imam Al-Ghazali tidak berdiam sahaja, beliau pun menentang hujah-hujah mereka dengan menulis akan kekeliruan yang dibuat oleh para falsafah itu, dengan menulisnya dalam karyanya yang bertajuk Tahaffuz Al-Falasifah. Lalu Imam Al-Ghazali menyatakan hujahnya dengan bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga logik akal mereka sendirilah. Wallahu a'lam. Baik, antara sumbangan yang terakhir yang dapat saya tuliskan di sini adalah kehadiran kitab Ihya Ulumuddin ini memberikan implikasi besar dalam pengajian tasawuf. Kitab ini telah digunakan dan menjadi sumber rujukan para ulama di rantau alam Melayu. Seperti mana kita tahu, kitab Ihya Ulumuddin ni menjadi satu rujukan bukan sahaja bukan sahaja digunakan pada zaman beliau, malah kitab ini telah menjadi rujukan oleh para tokoh yang kita kenali, dan juga bukan sahaja kitab Ihya Ulumuddin menjadi satu kitab rujukan yang terkenal, malah kitab-kitab yang lain seperti Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin dan sebagainya juga menjadi rujukan kepada para ilmuwan pada zaman sekarang lah, selepas kewafatan Imam Al-Ghazali, dan sampailah sekarang juga masih menjadi rujukan kepada para umat Islam. Baik, seterusnya mari kita lihat antara kata-kata pujian oleh beberapa tokoh terhadap Imam Al-Ghazali, seperti Imam An-Nawawi. Hampir-hampir kitab Ihya mengambil tempat Al-Quran,
Manakala dari Al-Subki menyatakan bahawa tidak tahu ada orang selepas Imam Al-Ghazali yang sama sepertinya, terutama dari segi kadar memiliki ilmu. Pasti tidak ada orang yang akan datang sepertinya. Manakala oleh Al-Yafi, kalau wujud Nabi selepas Nabi Muhammad, pasti orang itu ialah Imam Al-Ghazali. Akhiri pembentangan ataupun sedikit perkongsian tentang Imam Al-Ghazali, tentang karya, sumbangan dan kata-kata pujian yang diterima oleh beliau, yang diterima kepada beliau. Saya akhirinya dengan sedikit kata-kata nasihat yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, di mana talibun al-ilm li ghairillah fa abal ilm ay yakuna Allah. Maksudnya kita menuntut ilmu selain kerana Allah, maka ilmu enggan datang kecuali kerana Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.